Di antaranya seorang perwakilan daripada Perlis. Nah, ustaz apa? FB, bukan Facebook, tapi faham-faham. Bocah dia kata, dia nak kata balik dekat bagaimana timbunan yang berlaku di Kelantan yang mana cukup menggerunkan mereka. Dia kata kita ni tak perlu berdendam dengan mereka walaupun mereka berdoa kepada kita supaya hancurkan kita. Kita lebih utama memaafkan mereka seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Sebut dalam Quran apa dia? Dia kata walaupun mereka kata kita zalim, sebenarnya kita tak zalim. Kita betul memimpin dengan cara yang adil. Jawablah ayat iaitu wa katabna alaihim anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wa jaruha qisas. Dia sebut iaitu apabila orang ni bunuh, dia kena bunuh balas balik. Dia tak baca ayat Quran, dia terus terjemah. Kena bunuh balas balik. Lepas tu pula kalau orang tu an-nafs bin wal-'ayna bil-'ayni, kalau orang dia kata kalau orang tu korek mata, kena korek mata balik. Wal-anfa bil-anfi, kalau orang tu kepak hidung kita, kena kepak hidung dia balik. Wal-udhuna bil-udhuni, telinga dengan telinga. Wa jaruha qisas, ini adalah hukuman qisas. Ini adalah Islam. Tapi dia kata lebih baik daripada kita melaksanakan qisas ini, lebih baik kita maafkan mereka. Dia tak baca ayat di antara ayat yang seterusnya, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak menghukumkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humuz zalimun. Mereka ini di kalangan orang-orang yang zalim. Tertinggal yang tu langkah. Jenis fashion lupa memang depa dah. Nah, mana bukti kata kita zalim? Mana? Siapa kata kita zalim? Hang tak payah kata, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Lebih baik dia kata, lebih baik kita maafkan mereka. Oh, maaf. Patutlah pun orang mencuri, hang maaf. Orang rasuah, hang maaf. Orang berzina, hang maaf. Orang murtad, berlapak-lapak, hang maaf. Sampai orang curi kereta hang pun tak apa, maaf. Orang curi mutu, tak apa, maaf. Orang pecah rumah, curi duit dia, tak apa, maaf. Orang pecah rumah dia, masuk rogol bilik dia, maaf. Memang bengong dulu tinggal selama-lamanya orang macam tu. Hak tu ustaz mereka. Ada seorang lagi orang Kedah. Orang Kedah iaitu orang Kota Palang Mudah. Yang dia ni bertugas di Terengganu sebagai penasihat agama Menteri Sam. Mulut celupang sampai perwakilan angkat betul nak bukan? Celupang sangat mulut. Mai ceramah kok balik kata Ibrahim ni dia bukan mati syahid, mati kata. Dia bodoh punya orang tu. Apa tahu lah buruk dia busuk lah, kata busuk. Jadi kami pun tak tahu nak pergi tengok. Aku pun malam tu aku pergi tuang minyak wangi tambah. Besok orang pergi tengok wanginya buruk ni mati syahid ni. Rajin bagi peruntukan. Tak ada kerja. Sampai dia marah, dia kata dia betul. Sampai orang memali pun Anwar memali pun marah saya. Ni ustaz dia apa? Dan ada juga selalu sampai mengampu kepada, bukan sekadar mengampu kepada UMNO, mengampu kepada kerajaan, bahkan mengampu kepada Yahudi. Yang baru-baru ni yang menyatakan bahawasanya mereka yang berjihad di Palestin bukannya jihad dia buat. Sebab syarat jihad mesti orang kafir itu lebih 2/3 baru dinamakan jihad. Lagu tu pula tu. Kalau orang Islam 300, orang kafir 1000, satu baru jihad. Dia ambil peristiwa perang Uhud, baru kira jihad. Yang lain tak jihad.
Bagaimana Nabi peperangan dalam peperangan yang lain? Tak jihad kah? Nabi tak jihad kah? Bodoh punya orang lagu tu. Orang suruh mengaji, habis tak mau. Mengaji serat-serat. Dah tak masuk kelas tu dia lagu tu. Ni masalahnya. Lagu tu insyaAllah. Maka insyaAllah. Banyak kalau orang tahu dia akan sedar. Yang tak sedar tu pasal apa? Sebab dia ni memang dah Allah Subhanahu wa ta'ala tutup pintu hati dia. Golongan yang Allah Ta'ala tutup pintu hati. Betul tak? Malam ni pula saya tak baca tafsir. Yang mana ada sibuk dalam tafsir, dalam ayat yang kita akan baca insya-Allah pada tahun depan. Ayat yang mana berkenaan bagaimana golongan-golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tutup pintu hati mereka. Mereka yang mana menyatakan bahawasanya mereka menegakkan negara Islam. Menyatakan menegakkan negara Islam, bagaimana mereka kata mereka tegakkan negara Islam, sedangkan pemimpin mereka, bini Perdana Menteri sendiri duduk tak pegang. Kalau di Arab lah, pengalaman saya duduk di Arab. Perbezaan di antara orang yang mana yang wanita-wanita yang balik dengan tak balik. Kalau wanita tu, perempuan tu pakai tudung tu menunjukkan, menandakan bahawa perempuan tu dah balik. Kalau tak pakai tudung, tu yang belum balik. Kalau dia pakai tudung, maka itu dia menunjukkan bahawa iaitu perempuan itu balik. Kalau usia yang mana yang besar belum pakai tudung juga, itu menandakan orang itu bukan orang Islam, dia adalah orang Kristian. Kalau tak balik Kristian, dan bagi orang apa? Orang Arab bagi mereka macam tu. Tapi cubalah kita ni, suluh kita ni, tak kat mana kita ni ikut Islam. Dekat mana kita ikut Islam. Orang Arab macam tu, kalau kata tak pakai tudung, dia adalah orang yang Kristian. Sudah beza. Kalau kata orang yang tak pakai tudung, sama ada dia tak banyak ataupun Kristian. Maka kita akan nyatakan bahawa janganlah kita ikut jejak Kristian. Ikut kita ni ada agama. Abang kat agama kita ni ada agama. Bila ada agama apa kita? Agama Islam. Peganglah kepada Islam betul-betul. Peganglah kepada Islam betul-betul. Peganglah kepada akidah. Yang mana akidah agama Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul. Ni yang mana yang kita nak. Bahawa kita pastikan apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawan daripada negara Islam dia adalah negara sekular. Sekular ni benar apa? Iaitu pisahkan agama dengan segala-galanya. Pisahkan agama dengan ekonomi, pisahkan agama dengan pentadbiran, pisahkan agama dengan ibadat dan sebagainya. Pisahkan agama dengan politik, ini yang cukup bahaya. Man fasala dinu ala siyasah asala tariqu ila riddah. Barang siapa yang memisahkan agama dengan politik, asala tariqu ila riddah, jalan pintas untuk menjadi murtad. Na'udzubillah min zalik. Boleh jadi murtad kalau pisahkan agama dengan politik. Depa yang pisah, aku sokong. Tak mau. Sebab itu kita kena celek mata sikit, tengok ke luar. Bagaimana masyarakat di luar memandang Malaysia, melihat bagaimana keadaan negara kita, penindasan yang dilakukan oleh mereka, dan mereka cuba menakut-nakutkan rakyat. Kalau bagi Islam mereka, maka dunia ini, negara kita akan jadi seperti yang Palestin. Saya pada contohi Palestin sebab mereka orang yang Palestin tak sapi. Boleh orang balik pi hari ni balik. Esok pi pula. Bahagian belia pula pi. Allah, rajin pi. Tak apalah kita pi bagi bantuan apa semua tu. Pi bagi bantuan jangan ramai, seorang cukup. Ni habis duit tiket tak apa pun berlambat-lambat. Maka kita kena ingat,
Selain daripada tu, bahawa kita ni mesti kita ni betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba contohi negara-negara Arab yang lain, di antaranya Saudi. Bagaimana mereka yang melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala, tak ada pencurian. Tak ada perkara-perkara yang mana yang tak elok. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi saya cukup kot sekarang itu sebagai pengisian dalam penghujung tahun ini, dan insya-Allah muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang itu untuk tazkirah pada malam ini. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك واتفقت على طاعتك وحدا على دعوتك وتعاهدا على نصرة شريعتك فاسق اللهم ربطتها فاسق اللهم ربطتها فاسق اللهم ربطتها وأدم مهدها واهدها سبلها واملأها منك الذي لا يقبو واشرح صدرها فايد منك وجميل توكل عليك وأحمى معرفتك من شهر في سبيلك إنك نعم مولى ونعم النصير صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Takbir. Takbir.